Oke ya, kita hari ini sambung pelajaran hadis ya, Riyadhus Shalihin, hadis yang pertama ya, atau nomor 1, yaitu masih berkaitan dengan ya, yaitu niat. Oke ya, siapa nak mulakan boleh baca hadis nomor 1. Silakan ya. Yang baca boleh buka mic. Okey, sila. Luai. Ya, baik, saya masuk mula. Saya masuk mula ya. Jadi berkaitan dengan niat. Ya, jadi hadis ini masyhur. Ya, tiap-tiap kitab biasanya dia menerangkan tentang hal niat. Jadi ya, hadis yang dibaca tadi isinya innamal a'malu binniyat. Itu isi dia tu. Yang atas tu ya, dari Amirul Mukminin, maknanya dari situ sampailah dia punya sanadnya kepada Rasulullah. Jadi ya, sampai kepada siapa? Ghalib ya, Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi. Sampai situ baru ya, cerita daripada dia, katanya dia dengar daripada Rasulullah. Jadi sesuailah, maknanya dia hidupnya zaman Rasulullah. Jadi dia dengar daripada Rasulullah, sesuailah, sebab dia hidup zaman Rasulullah. Yang dia dengar ya, kalimah daripada Rasulullah ialah innamal a'malu binniyat. Ya, tiap-tiap ya, perbuatan atau amal dimulakan dengan niat. Ya, kita sedar ke tak sedar, ya, sesuatu yang kita nak buat ni sebenarnya kita terfikir dalam kepala kita, itulah namanya niat ya. Itu namanya niat. Macam contoh ya, kita nak ya, mulakan kelas contohnya, itu dah ada niat ya, hari ni ada kelas, dah niat, dah ada tu ya. Hari ni apa yang kita nak buka ya. Jadi di situ dikatakan sebagai niat. Niat ini ya, fil qalbi, dalam hati. Maksudnya dalam hati itu apa yang kita fikir sebelum kita buat ya, kita terlintas dalam diri kita ya, nak buat itu, nak buat ini ya. Itulah namanya niat ya. Itu dikatakan innama, sesungguhnya tidak lain, mana tak ada lain lagi, perbuatan-perbuatan itu dimulakan dengan niat. Disambung oleh Rasulullah, innama likulli imri'in ma nawa.
Wa innama kita terjemahkan, dan sesungguhnya tidak lain bagi tiap-tiap seorang manawa, apa yang telah ia niatkan. Nawa ni fi'il madi, telah ia niatkan. Kalau aku nawaitu, yang kita sebut nawaitu tu telah berniat aku. Ya, kalau telah berniat ia nawa. Nawaitu soma wadin, terkenal lah tu. Kalau masuk puasa je nawaitu soma wadin. Ya. Nawaitu raf'al hadasil aswari. Ya, nawaitu. Jadi ingat, ya, nawaitu yang kita baca telah berniat aku. Ya. Jadi daripada perkataan nawa. Nawa, nawaitu, nawaita, nawaitum, nawait, ya, nawaina, ya. Itu fi'il madi. Baik. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih. Maka barang siapa adalah ia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasul. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Bergantung pada niat. Kalau dia niat daripada Mekah ke Madinah, hijrah tadi benar-benar untuk mencari keredaan Allah dan mengikuti Rasulnya, maka di situ niat yang sebenar. Mana dia benar-benar berhijrah itu niatnya kerana Allah dan Rasul. Itu betul lah niatnya, dapatlah pahala. Kemudian diterangkan oleh Nabi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Dan barang siapa adalah ia hijrahnya bagi dunia. Mana dia hijrah kepada dunia, yusibuha, ia dapat akannya. Mana kalau hijrahnya kerana dunia, dapatlah dunianya. Bahasa kita macam tu. Ya, dia punya niat hijrahnya untuk dunia, dapatlah dunianya. Ya. Awim ra'atin, atau ya, perempuan yang kihuha, ia nikahi akannya. Ya. Jadi kalau dia punya niat, ya, untuk perempuan, ya, maka dia akan dapat nikahi akannya. Sebab kisahnya, ya, ada, ya, seorang pemuda ini. Ya, waktu zaman tu zaman orang hijrah ke Madinah. Ya, jadi dia ada girlfriend lah di Mekah. Jadi kata girlfriend tu, kalau kau nak kahwin dengan aku, kau pergi hijrah. Ya, ikut Rasul. Kalau tak, aku tak nak kahwin dengan kamu. Ya. Maka lelaki ini pun menurutilah apa yang dikehendaki oleh wanita ini. Jadi, ya, dia hijrah tadi bukan kerana Allah dan Rasul, tapi kerana hijrah tadi kerana desakan, ya, dia nak kahwin dengan perempuan itu. Ya, maka dia dapatlah kahwin dengan perempuan itu. Ya. Fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rasul katakan lagi, maka hijrahnya kepada apa yang ia telah berhijrah kepadanya. Bergantung pada niat hijrahnya. Tapi kalau nak dapat pahala, ya, ialah hijrah kerana Allah dan Rasul. Maka dapatlah hijrah tu, dapatlah pahala. Ya. Itu diterangkan tentang, ya, betapa besarnya, ya, niat. Ya, niat yang baik, ya, maka dapatlah, ya, daripada kebaikan itu. Ya, dan dapat pahala. Ya, tapi niat yang tak baik, ya, dalam hadis diterangkan dia tidak ditulis. Tidak ditulis dulu kerana niat dia tak baik, tak ditulis. Setelah dia lakukan, baru ditulis satu. Ya. Itu pengertian dia. Baik, kita tengok, ya, muka surat sebelah, muka surat 38, saya terangkan kosa kata asing tu. Mana habsu tu, ya. Artinya singa atau anak singa, hafaz. Kalau kita wakafkan, hafaz. Maknanya, singa atau anak singa. Amirul Mukminin Al-Faruq Umar bin Al-Khattab. Ditujuki dengan julukan tersebut. Jadi ingat, zaman sahabat dulu, Amirul Mukminin, ia gelar sebagai, ya, habsu, iaitu artinya singa atau anak singa.
kerana ketegasannya, ya, yang digeruni oleh semua orang. Itu Umar Al-Khattab. Ya, jadi dengan masuknya Islam, Umar ini menjadikan hebat Islam. Sebab sebelum Islam pun, ya, Umar terkenal dengan seorang yang digeruni oleh masyarakat Arab. Jadi bila dia masuk Islam, lagi kuatlah Islam dengan kemasukan Umar Al-Khattab atau Amirul Mukminin. An-niyatu. An-niyatu makna niat, iaitu bermaksud kepada sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Sebelum kita buat, ya, kita dah terfikir. Terfikir itulah niat. Ya. Kemudian al-hijrah. Hijrah. Secara etimologi kata ini, ya, berarti meninggalkan sesuatu, dan menurut istilah syariat artinya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Dalam sejarah Islam ada dua macam hijrah yang pernah terjadi. Pertama, perpindahan dari satu tempat yang menakutkan kepada tempat yang aman. Itu juga hijrah. Sebagaimana terjadi pada dua hijrah. Hijrah ke Habsah dan awal mula hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi perpindahan dari negeri kafir menuju ke negeri Islam sebagai terjadi setelah Rasulullah SAW menetap di Madinah. Itu juga dikatakan sebagai pahaman hijrah. Ya. Baik, kandungan hadis. Boleh baca kandungan hadis. Siapa nak baca? Silakan. Boleh buka mic, ya? Nak baca buka mic. Yang nak baca, mic kena buka. Siapa yang baca tadi? Sambung lagi. Jasarifah. Boleh baca, sambung lagi. Itu tak perlu baca. Tak perlu baca. Okey, ya, sekarang ni kita semak balik, ya, yang dibaca tadi. Iaitu, ya, berkaitan dengan niat. Jadi niat ni, ya, sebab itu kita kena faham, ya. Bila kita tak faham tafsiran dan pengertian niat ini, ini yang dikatakan, ya, kita mesti nak melafazkan. Sedangkan niat itu, ya, tempatnya fi qalbi, iaitu dalam hati. Jadi tak perlu nak dilafazkan, ya. Macam contoh, kita ni dah biasa semua nak dilafazkan. Macam contoh, kita nak wuduk lah, kita dah biasa diajar untuk melafazkan nawaitu, ya,
nawaitu raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Kita kena lafazkan. Sebenarnya tak payah. Ya, tak payah kita lafazkan. Sebab niat tu bukan lafaz. Niat itu dalam hati. Kita niat dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Niat dalam hati. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Cukup. Saja aku berwuduk kerana Allah Ta'ala. Ya. Dah cukup. Itu dia niat atau dalam hati. Ya. Dalam hati kita dah niat nak wuduk. Itu pun dah niat. Datang ke bilik air. Ya, nak berwuduk. Sebenarnya kita dah niat dah tu. Ya. Sampai bilik air, kita pun baca bismillah, kita pun ambil wuduk. Ya, itu dah niat. Ya. Kemudian kita solat. Pun dah dibiasakan kita nak solat pun mesti nak lafazkan juga. Contoh soli fardal zuhri arba'a raka'atin adan lillahi ta'ala. Itu lafaz. Ya, niat itu dalam hati. Ya, kita berdiri menghadap kiblat, ya. Kemudian kita niatkan dalam hati, saja aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ya. Saja aku solat zuhur 4 rakaat kerana Ta'ala. Dalam hati, jangan lafaz. Ya. Kemudian kita takbir Allahu Akbar. Ya. Ini kita nak takbir, kita nak masukkan niat. Allah sambil masukkan niat. Kita dah belajar Allahu Akbar tu maknanya Allah Maha Besar. Bukan Allahu Akbar tu maknanya saja aku solat zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Bukan. Ya. Jadi selalu kita salah ya, dalam memahami tentang niat. Okey. Jadi bila kita nak niat solat asar macam tu juga. Kita berdiri menghadap kiblat. Ya, kita niat dalam hati saja aku solat asar 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dalam hati tu jangan lafaz. Ya. Kemudian kita takbir Allahu Akbar. Ya. Dah. Itulah namanya nawaitu niat. Ya. Bukan dilafazkan oleh kerana kita dah terbiasa. Dia ajar semua nak dilafazkan. Ya. Ini jadinya. Kita tak dapat nak membezakan niat tu sebenar kat mana kedudukannya. Ya. Satu lagi. Kenapa orang tak solat jamak qasar bila musafir? Salah satu daripada mereka punya alasan, ya, yang dapat tahu, mereka tak tahu nak baca usolli dia, tak hafal baca usolli dia. Usolli nak buat jamak qasar ni dia tak tahu. Itulah dia tak buat jamak qasar. Sedangkan punyalah mudah. Kalau kita dah waktu, ya, kita di suatu tempat. Waktu itu adalah waktu zuhur. Di suatu tempat, bukan di tempat kita. Di suatu tempat. Kita dalam perjalanan. Ya, dah masuklah waktu zuhur. Ya, kita nak solat ke tidak? Kalau kita nak teruskan perjalanan, kita niatkan kita solat waktu asar. Zuhur buat waktu asar. Maka zuhur ni kita pun tak berhenti untuk solat. Maka kita terus perjalanan kita sampai waktu asar. Sampai waktu asar kita solatlah. Solat zuhur dengan asar. Mana nak mulakan dulu? Selalu orang mulakan dulu asar dulu. Sebab apa? Katanya kita kena hormati waktu itu. Sebenarnya kita pun sudah salah. Kita kena dahulukan zuhur dulu baru asar. Ya. Dahulukan zuhur dulu baru asar dalam waktu asar. Ibda'u ma bada Allah. Mulakanlah apa yang Allah mulakan. Ya, jadi susunan zuhur, asar, maghrib, isya, itulah yang dimulakan. Jangan kita terbalik. Sebab solat asar, kemudian kita solat zuhur. Itu dah terbalik. Ya. Hanya zuhur kita tumpang waktu asar. Faham tak? Kita tumpang zuhur waktu asar. Macam mana niatnya? Kita solat zuhur dulu. Ya, saja aku solat zuhur jamak asar kerana Allah Ta'ala. Kan senang? Saja aku solat zuhur jamak asar kerana Allah Ta'ala. Rakaat tak payah sebut pun tak apa. Memang 2 rakaat pun tak payah sebut. Saya aku solat zuhur jamak asar kerana Allah Ta'ala. Okey. Allahu Akbar buat 2 rakaat zuhur.
Kemudian ya, kita bangkit balik, ya, kita buat asar pula. Saja aku solat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Tak payah sebut jamak lagi. Sebab kita dah sebut jamak pada zuhur tadi. Saja aku solat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ya, kita buat 2 rakaat, salam habis. Selesai dah. Jadi ya, mereka yang nak baca usoli yang tak hafal, itu menyebabkan mereka kata asal tak hafal usoli. Ya, usolinya tak hafal. Jadi dia tak boleh nak buat jamak. Faham tak? Punyalah menyusahkan. Belum lagi berkaitan dengan haji. Ya, semua nak dilafazkan usoli itu, usoli ini, macam-macam lagi. Nawaitu itu, nawaitu ini. Nak dilafazkan. Itu yang salah. Yang boleh dilafazkan tu macam talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. Itu bukan niat. Itu talbiyah. Niat tu dalam hati. Melontar, kita melontar. Niat kita melontar. Ya, tak payah kita nak lafazkan. Ya, niat ni dalam hati kita melontar. Contohnya lah. Ya. Jadi kena faham ya. Kita dah belajar berkaitan dengan hadis innamal a'malu binniat. Ya, maka kita ya kuatkan ilmu kita dengan hal ini. Sebab kita selama ini ya kita penat nak melafazkan, nak menghafal usoli, nawaitu banyak sangat sampai tak terhafal. Ya, terlupa. Itu silapnya. Padahal amal tu mudah. Kita dah jadi susah dah. Baik. Contoh ya. Kalau seorang imam dia baca, dia solat maghrib lah contoh. Dia solat maghrib. Dia baca, ya, usolli fardal maghribi salasa rakaatin imaman adaan lillahi ta'ala. Contoh, ya, satu taman dengar imam baca niat. Ya, bukan imam niat, imam baca niat. Ya. Nak bagi tahu satu kampung, sahaja aku solat fardu maghrib 3 rakaat jadi imam kerana Allah Ta'ala satu kampung dengar. Ya. Adakah kita nak nak riak macam tu, nak tunjuk? Ya. Itu pun dah nampak satu kelemahan kita. Nak niat, nak bagi tahu orang. Ya. Bila makan nasi pula baca bismillah je, tak niat. Saja aku nak makan nasi campur dengan lauk itu, lauk ini kerana Allah Ta'ala, tak pula sebut. Baca bismillah ngap je. Ya. Dan niat. Ya. Itulah kita ni. Ya, tak faham tentang hal niat. Ya. Sedangkan kitab-kitab besar-besar pun membahaskan tentang niat. An-niat, ya, mahalluhu fil qalbi. Tempatnya dalam hati. Ya. Macam yang dibaca tadi, niat itu tempatnya dalam hati. Yang rangkap yang kedua tu. Ya. Baik, ya, kita boleh sambung lagi. Okey. Siapa yang baca tadi? Ajak. Syarifah. Sambung amal. Ya. Amal-amal soleh. Jadi ya, antara niat, amal, kemudian satu lagi iaitu ikhlas. Itu ada kaitan lah. Kita niat. Ya, niat itu kerana Allah. Ya, sesuatu yang kita niatkan tadi kerana Allah. Kemudian dalam melaksanakan amal itu kita ikhlas kerana Allah. Jangan kerana itu, kerana ini. Ya, bila solat kita rasa ya supaya kita dipuji. Kita ni ya golongan ahli solat, kita golongan orang masjid, ya.
supaya orang nampak kita ni adalah orang masjid. Jadi kita telah diselubungi oleh perkara-perkara riak. Sebab dikatakan ikhlas lawannya riak. Kita dah menunjuk-nunjuk. Di sinilah kita nak lawan. Kalaulah ada bisikan-bisikan yang menyebabkan nak batalkan amal kita, kita sebutlah astagfirullah. Astagfirullah, astagfirullah sampai kita rasa kita ikhlas dalam melakukan. Sebab itu kaitan tiga perkara ini penting. Niat, amal, kemudian ikhlas dalam beramal. Itu barulah ada ganjaran atau pahala. Jadi panjang lebar kita sudah bahaskan tentang niat. Jadi niat itu dalam hati, bukan dilafazkan. Jadi selama ini kalau kita masih juga nak lafazkan itu, lafazkan ini, kita masih memberatkan. Sebab itu bukan dalil atau keterangan. Kononnya, dengan melafazkan itu sebenarnya ialah nak menguatkan niat. Tak ada kena-mengena. Niat itu tetap tempatnya di hati, bukan pada lafaz. Apa timbulnya lafaz itu? Timbulnya lafaz tu, orang bertanya, macam mana kita nak niat? Solat zuhur, contohnya. Maka, bagi orang Arab, kalau dia nak mengajarkan, niatlah, usolli fardhu zuhri, arba'a rakaati, lillahi ta'ala. Orang Arab akan mengatakan macam tu. Yang kita pula kena baca. Yang lafaz itu kena baca. Itu yang silap kita menerima. Sedangkan itu hanya dia nak bagi tahu. Macam mana kita cara nak niat zuhur, solat zuhur. Bagi orang Arab, dia katakanlah. Dalam hati. Dalam hati. Tapi kita tak katakan dalam hati, kita lafazkan dia. Ingat jangan sampai menyusahkan kita dalam beramal kerana tak hafal niat. Banyak dalam pertama saya katakan ialah macam solat fardu ni kita dah dilatih daripada awal-awal, usoli itu dah fasih lah. Macam solat-solat musafir, kita tak biasa. Sesekali kita nak bermusafir, maka kita pun kena cari buku lah, nak mencari usolinya macam mana. Jangan nak susah payah. Kemudian kalau pergi haji, macam-macam nawaitu, macam-macam usoli. Kemudian dibebankan pula dengan doa-doa. Macam-macam doa itu, doa ini sampai habis semua doa. Sedangkan kalau kita tengok pada perjalanan Rasulullah haji, yang doa yang kita nampak itu ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang paling banyak doa yang disebut dalam melaksanakan haji. Dan kita ni dibebani dengan doa-doa, buku-buku, buku-buku haji, dengan doa-doa. Yang doa tu bukan daripada Nabi, doa tu dicipta saja. Sampai tak hafal. Macam mana tak hafal? Gantunglah kat leher. Tengah baca, tolak orang sana, tolak orang sini. Ada leka tengok tengok buku. Sambil nak tawaf ke apa, tengok buku. Diterjah orang sana, diterjah orang sini. Nasib baik buku gantung. Kalau tak, buku pun tercampak. Itu digantungkan buku tu. Buku doa tu. Tak payahlah. Banyakkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu sebenarnya yang ada, yang disunahkan. Baik maka tamatlah mengenai tentang hadis nombor 1. Jadi kalau yang kemudian tu bacalah sendiri, sebab dia boleh diulang kaji.
Baik, hadis yang kedua, nombor 2 ya. Siapa nak baca silakan. Nombor 2. Nak sambung lagi, orang yang sambung tak apa. Silakan. Buka mic, mic tak buka. Tak buka mic tak bunyi. Wan Ummil Mukminin. Okey. Tak ada siapa nak baca? Okey. Suruh Jasarifah jugalah baca. Ya. Ya. Ini cerita ini daripada Ummul Mukminin, ibu orang-orang yang beriman, ya, iaitu ya Aisyah. Jadi ya, cerita ini dikatakan Nabi katanya memberitahu akan datang sekelompok pasukan, dia nak menyerang Kaabah, atau bahasa kita, dia nak runtuhkan Kaabah. Ya. Memanglah kalau kita dengar-dengar, musuh-musuh Islam ini tidak senang ya dengan adanya Kaabah. Ya, seboleh-boleh dia nak runtuhkan Kaabah untuk melemahkan umat Islam. Ya. Jadi umat Islam ni kekuatan dia kerana adanya Kaabah, dia bersatu di sana. Ya. Jadi dia nak runtuhkan Kaabah. Jadi Nabi meramalkan demikian, akan datang satu kelompok yang mana mereka akan menyerang Kaabah, atau bahasa kita meruntuhkan Kaabah. Ya. Diterangkan oleh Nabi bahawa mereka akan berada di satu tanah lapang yang luas. Mana sebelum sampainya Kaabah, mereka sudah ada di satu lapangan. Macam cerita Ashabul Fil. Ashabul Fil, tentera gajah. Ya, tentera gajah belum sampai ke Mekah atau ke Kaabah, mereka berkemah di tengah lapang. Dia berkemah dulu tengah lapang, berbincang-bincang dulu dengan ketua musyrikin semasa itu, Abu Talib. Jadi mereka berbincang-bincang apa niat mereka atau tujuan mereka. Kata Abrahah, kami datang jangan dihalang. Kami datang hanya nak meruntuhkan Kaabah. Seandainya dihalang, kamu akan merana. Jadi apa nak dihalang? Tentera Abrahah dengan senjata yang lengkap, dengan kehebatan
ya gajah-gajah yang menggerunkan, ya apa nak dilawan oleh bangsa Quraisy, ya. Itu mereka berkemah di lapangan, ya. Jadi ya, tak boleh nak lawan apa pun, berdiam je lah, menerima je lah apa yang berlaku, tengok je lah apa yang berlaku. Tapi tengok apa terjadi kepada tentera Abraha hari yang ditunggu-tunggu, mereka nak runtuhkan Kaabah. Maka dia pun mendekatilah Kaabah untuk meruntuhkannya. Itu datang burung berduyun-duyun. Orang kata Toiron Ababil, katanya burung Ababil, salah, ya. Burung itu bukan namanya Ababil. Burung tu, Ababil tu berduyun-duyun, macam burung kita tengok, ya, burung layang-layang sekali datang banyak, ya, berhimpun, macam tu. Jadi ya, Ababil tu mau berduyun-duyun datangnya burung-burung ini. Jadi datang burung Ababil yang membawa batu panas yang ada virus lah. Dipahamkan ada virus dia, kuman dia. Jadi dilemparkan kepada tentera Abraha. Siapa kena sikit je kulitnya, terus kuman tu memakan habis semua. Macam kita tengok, ya, ikan piranha. Ikan piranha dapat, ya, makanan, habis kejap je dia tinggal tulang, dimakan ikan piranha. Macam itulah Allah katakan ka'asfi ma'kul, seperti daun kayu yang dimakan ulat. Jadi tentera Abraha habis dia punya dagingnya, saya tinggallah tulang-tulang. Ya, kuman itu cukup hebat, ya, makan begitu cepat sehingga apa? Tinggal tulang. Itu dikatakan seperti daun kayu yang dimakan ulat. Daun kayu tu bila dimakan ulat tinggal rangka. Rangka ya, macam itulah. Ya. Jadi akan datang, kata Nabi, berlaku. Ya, kita tak tahu siapa golongan ni, tapi sudah tentulah, ya, mereka adalah orang-orang kufar, bukan orang Islam, tapi orang kufar yang kafir. Mereka akan datang untuk meruntuhkan Kaabah, dan mereka berada di tengah lapangan. Mengikut dalam hadis ini, ya, mereka semua dari paling depan sampailah paling belakang, semuanya dibenamkan dalam perut bumi, ya. Sehingga Aisyah bertanya, ya, kepada Rasul, katanya, wahai Rasulullah, bagaimana mereka semua dibenamkan dari yang berada di hadapan dan barisan belakang, padahal di tengah-tengah mereka terdapat orang-orang pasar. Maknanya pasar ni memang adalah, ya, dibayangkan pasar ada, sekarang pun ada pasar, ya. Jadi artinya, sedangkan dalam kalangan itu ada orang-orang yang di pasar mereka dan juga selain mereka, ya, yang tidak kena-mengena dengan, ya, tentera itu. Qala. Jadi Rasul jawab begini, mereka semua, ya, yuksifu awalihim wa akhirihim, semuanya akan dibenamkan baik yang awal ataupun yang akhir. Summa yub'atsuna ala niyatihim, kemudian mereka dibangkitkan atas niat mereka. Maknanya yang baik ke, yang jahat ke, ya, yang sedang niaga ke, semua dibenamkan daripada awal sampai yang daripada barisan belakang sampailah barisan depan, semua dibenamkan, ya, oleh Allah Ta'ala, ya, dan dibangkitkan semula bergantung pada niatnya. Kalau niatnya dia orang yang baik, maka, ya, dia akan dibangkitkan sebagai orang yang soleh. Kalau, ya, niatnya mereka ini memang nak menghancurkan Baitullah, ya, dah niat jahat, Allah tahu niat mereka. Itulah jawapan Nabi SAW. Ya. Baik. Ya, kata asing, kita baca kata asing, ya. Sekelompok pasukan, wallahu alam siapa mereka itu. Tapi lahiriah hadis-hadis menegaskan bahawa pasukan tersebut dikirim
untuk memerangi Imam Mahdi alaihissalam, yang ketika itu berlindung di Baitullah atau di Kaabah. Mereka berasal daripada kalangan umat ini, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, yang dimaksudkan bukan pasukan yang datang untuk merosak Kaabah, kerana mereka bukan orang-orang Habsah. Hal lain yang perlu dicermati adalah pasukan Habsah itu benar-benar menyerang Baitullah, sedangkan pasukan dalam hadis ini dibinasakan sebelum mencapainya. Maknanya dia belum dapat mencapai, Allah sudah benamkan dia. Al-Baida'u, makna tanah lapang yang luas. Maksudnya setiap tanah atau permukaan bumi yang tidak ditumbuhi sesuatu pun. Sebahagian perawi mentafsirkannya dengan tanah lapang yang terdapat di kota Madinah, iaitu suatu tempat yang terletak di antara kota Mekah dan Madinah, yakni perantaraan yang berada di depan Zulkhulaifah ke arah Mekah. Maknanya mereka punya rancangan ini, mereka dah sampai Madinah. Mereka takluk Madinah. Dah takluk Madinah, mereka akan ke Mekah pula. Dia punya tujuan. Sebab ini memang ada niat-niat mereka yang sampai sekarang pun mereka nak menakluki Madinah. Sebab kononnya atau katanya Madinah tu tempat kita. Kita dihalau oleh Muhammad daripada Madinah. Jadi tujuan mereka nak ambil balik Madinah. Jadi orang inilah atau golongan inilah yang akan menakluki Madinah. Kemudian mereka berada di satu lapangan sebelum sampai Mekah untuk pertama ialah mereka nak meruntuhkan Kaabah. Yang kedua katanya kerana ada orang yang alasan itulah, kerana ada orang yang kendaki, dia sudah bersembunyi di Baitullah. Jadi mereka nak tangkap orang ini. Itu hanya alasan. Macam cerita Saddam Hussein jugalah. Kononnya Saddam Hussein menyimpan senjata itu, senjata ini. Itu hanya alasan saja. Tapi bila dah diserang, dari apa tak ada pun senjata, apa senjata kimia ke, senjata yang ditakuti oleh mereka, tak ada. Jadi mereka hanya berbohong. Akhirnya sekarang Iraq ni sudah merana. Yang naik apa sekarang ni? Yang naik Syiah. Sedangkan Saddam Hussein tu sunnah. Alasannya Saddam Hussein. Tapi hakikatnya memang dia nak meruntuhkan Iraq. Akhirnya sampai sekarang pun Iraq tak aman lagi. Kononnya 2 minggu selesai. 2 minggu sampai 2 tahun. 2 tahun pun sampailah sekarang. Ini musuh-musuh Allah, dia beralasan begitu. Alasan nak tangkap orang kononnya, tapi hakikatnya dia nak menghancurkan negeri itu. Ini yang gambaran yang kita boleh nampak daripada hadis ini. Baik. Al-khasfu lah Al-khasfu maknanya terbenam ke dalam perut bumi. Makna ini seperti yang terdapat pada firman Allah, fa khasafna bihi wa bidarihi. Maka kami benamkan dia, iaitu Qarun, bersama rumahnya. Jadi Qarun Allah benamkan. Gunakan bahasa khasafna, telah kami benamkan bihi dengannya dan dengan rumahnya. Maksudnya Qarun Allah benamkan bersama dengan rumahnya. Rumah Qarun ini rumah harta. Penuh simpanan harta yang paling banyak. Sebab dia adalah penyimpan harta Fir'aun. Jadi banyak harta di rumahnya. Dan kalau keluar, hebat dia. Menunjukkan kemegahan-kemegahan dia.
anak kuncinya pun tak boleh seorang pikul. Dia punya besar anak kunci itu, kena segolongan, sekelompok orang pikul kuncinya. Ya, akhirnya Allah benamkan dia ke bumi bersama rumahnya. Di mana tu? Di Mesir. Ada tak sekarang? Ya, ada di Mesir. Ya, kenapa tak dapat diambil? Ya, sampai sekarang kenapa harta Qarun itu tidak boleh diambil? Ya, tahu tak? Ya, setiap mereka yang cuba untuk mendapatkan harta-harta Qarun itu, ya, mereka tidak boleh mencapai ke tempat itu. Sebab apa? Tempat itu dia menyedut. Kalau jentera berat pun ditelan. Ya, disedut. Siapa yang berani? Ya, tempat tu menyedut dia. Jadi tak ada siapa yang berani, ya, nak mengambil harta Qarun itu. Tak tahulah kalau akhir zaman nanti ada pemerintahan Islam yang kuat, Allah izinkan, ya, ia jadi satu harta, ya, negara. Ya, wallahu alam. Tapi sampai sekarang memang tak dapat diambil, ya, harta Qarun ini. Itu yang terkenal satu dunia, orang menyebut harta Qarun. Ya. Kita juga selalu buat acara-acara mencari harta Qarun. Ya. Mencari harta Qarun. Itu Qarun ni kalau sekarang punya jawatan Menteri Kewangan. Ya, Menteri Kewangan dalam negara. Kemudian Allah berfirman lagi, wa minhum man khasafna bil ardh. Dan di antara mereka ada yang telah kami benamkan dengannya ke bumi. Di sini hanya nak meletakkan kalimah yang sama dengan perkataan khasafna. Itulah di antara azab Allah Ta'ala. Ya, selain daripada Allah binasakan, tenggelamkan, ya, Allah juga, ya, seksaan Allah juga membenamkan ke dalam bumi. Jadi telan di bumi. Ya. Kemudian perkataan aswakum, aswak ini daripada perkataan suk. Suk ni mana pasar. Ya, azhabu ila suk, aku pergi ke pasar. Jadi jamaknya aswaku. Ya, hum tu mana mereka. Jadi pasar-pasar mereka. Kata ini adalah bentuk jamak dari kata sukun, iaitu pasar. Adapun makna kata itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha di atas adalah orang yang berbelanja di pasar atau orang-orang biasa selain, ya, penguasa. Maknanya orang pasar. Mana orang pasar boleh diartikan memang orang yang berbelanja di pasar atau berkedai di pasar, ataupun yang dimasukkan orang awam yang bukan penguasa. Ya. Lagi yub'atsuna 'ala niyatihim, mereka dibangkitkan atas niat mereka. Maknanya ya kelak mereka dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Allah SWT membangkitkan orang-orang yang dibinasakannya itu dari kubur-kubur mereka. Dan dia menghisap atau menimbang amal sesuai dengan tujuan perbuatan mereka. Hingga akhirnya mereka dibangkitkan sesuai dengan niat masing-masing. Dialah yang membedakan antara orang-orang yang dengki, orang-orang yang dipaksa, orang-orang yang berilmu, dan Ibnu Sabil, iaitu orang yang berada dalam perjalanan. Jadi, ya, Allah lebih mengetahui, ya, niat masing-masing. Ya. Sebab itu kita mesti fahamkan, ya, dalam hal kebangkitan. Hal kebangkitan ini, orang yang dah mati, dia tinggal menunggu hari kebangkitan. Jasad, ya, mati dimakan di tanah, habis. Kubur itu hanya satu tanda dia sudah mati. Kadang ada yang tak berkubur, tak bertanda, macam dia, ya, tenggelam dalam lautan, tak bertanda. Ya, mati dalam perut ikan, mati dalam perut binatang, ya. Mereka tidak bertanda.
Jadi yang ya mati berada kubur tu makna bertanda. Tapi jangan dipahamkan bahawa ya orang yang mati tu ada dalam kubur tu. Ya, roh dia ada kat situ. Itu salah kita. Ya, kena terikut-ikut dengan drama-drama. Ya, kononnya kalau kita ziarahi mak kita, roh kubur mak kita nampak. Ya, ziarahi mak bapak kita nampak. Ini drama-drama. Ya, hakikatnya roh-roh ni tak ada kat situ. Dah di alam barzah, mana sudah tersimpan di alam barzah, satu alam yang terdinding, iaitu alam roh. Ya, dia tak ada tahu menahu tentang kita, kita pun tak tahu hal dia. Tak payahlah nak berborak-borak, ya pergi ke kubur. Ya mak, ni mak datang mak, tadi imam masak tu mak, masak ni mak, ya. Ini drama. Ya, drama. Mak, anak-anak mak semua balik mak, semua ada kat rumah, ya. Ini drama, ya. Jangan kita buat macam tu macam orang musyrikin, ya. Kita ziarah kubur tu sebenarnya untuk kita kita lebih mengingati kepada kematian. Ya, ziarah kubur itu. Jangan kita berborak-borak macam mana kita berborak waktu itu salah. Ya. Jadi roh tu akan dibangkitkan. Dia mati sekali bukan dua kali ya. Mati sekali. Dah mati tinggal menunggu hari kebangkitan. Ya, hari kebangkitan itu di situlah hari keputusan, ya bergantung kepada niatnya masing-masing. Kalau dia dengki, kalau dia dipaksa, kalau dia berilmu, kalau dia Ibnu Sabil, ya semuanya bergantung pada niat-niat mereka. Itulah hari yang ditunggu-tunggu, hari kebangkitan. Semua roh-roh akan kembali balik jadi ya asal. Maknanya ada jasad, bukan roh saja, ada jasad sekali. Itulah hari kebangkitan. Ya. Jadi ya kita kena fahamlah. Ya. Bukan kubur tu semua orang tu ada kat kubur. Semua menunggu-nunggu kita datang. Waris-waris dia datang. Jangan berfikiran macam tu. Ya. Itu fikiran yang salah. Dia tak ada kat situ lagi. Tak betul kubur tu kalau dibuat jalan, ya. Kubur tu dikorek. Dialihkan tempat lain. Ya. Kalau di Arab Saudi itu, ya, kubur tu lebih kurang paling lama pun 6 bulan. 6 bulan semua dah diangkut, dah dibuang tempat lain. Tukar orang baru. Ya. Sebab kubur tu, ya, dia tak bertambah, itu ya. Jadi, ya, hanya tukar saja, tukar tempat. Yang ni dah mati lama. Ya, segala tinggal tulang contohnya, ya, atau rangka dialihkan tempat lain. Ya, maka masuklah yang baru. Kita kena fikir, ya, bahawa ya, dia tak ada kat situ lagi. Itu hanya jasad sahaja. Roh itu sudah naik ke langit. Di satu alam barzah. Barzah maknanya dinding, terhijab daripada yang hidup. Hanya dia mimpi. Dia tengah tidur. Yang mati semua ni tengah tidur. Dia bermimpi baik atau mimpi buruk. Mimpi baik artinya ialah ya, dia mimpi seolah-olah dia di dalam syurga. Kalau mimpi buruk artinya seolah-olah dia tengah diazab dalam neraka, tapi baru mimpi. Ya. Jadi dia punya sebetulnya apa? Sebetulnya kalau dibangkitkan besok, ditimbang amal, barulah ya surga betul, neraka betul. Ya. Itu hakikatnya iman. Kalau kita nak tahu, ya, kadang kita banyak tersilap mentafsirkan kematian ini. Ya, ingatkan moyang-moyang kita balik ke rumah balik, tengok kita dan sebagainya. Ya. Baik ya. Berpanjang lagi ni. Ya. Jadi sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama tentang hal niat. Saya harap ya bab niat ni dah faham. Ya, kalau mana-mana pergi pun kita faham. Tak kira orang itu suruh
lafazkan itu, lafazkan ini, ya, kita faham sebab kita ada ilmu. Kita tahu membezakannya. Ya, orang tak ada ilmu, tak belajar macam ni, ya, mereka akan puas nak menghafal nawaitu sebanyaknya, usolli sebanyaknya, dan ya, macam-macam niat. Kita jangan terikut macam tu. Kita dah belajar. Ya, niat itu adalah di dalam hati. Ya, punyalah senang. Ya. Okey, itu saja. Ya, mudah-mudahan kita dapat manfaatkan bersama daripada kuliah hari ini, insya-Allah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim.